kita bertemu lagi dalam Kisah Seram Extended. Kita nak borak seram komedi. Seramnya. Seperti yang kita janjikan, kita ada Bel Nasri. Bila Dia pelakon, pengacara, suara-suara di radio, iklan-iklan di radio, ikon tak puasa. Ikon tak puasa. Jutawan. Alhamdulillah, amin. Apa je tak kenal Bel Nasri, tapi itulah Bel. Kita nak tanya lah kan. Hari ni sihat? Alhamdulillah sihat. Kalau tak sihat aku ke hospital sekarang. Kita nak tanyalah perkembangan terbaru seorang Bel Nasri. Ada saja buat drama-drama, filem-filem pun ada, walaupun kadang-kadang tu selit-selit. Program-program TV, VO tak dilupakan, iklan-iklan, suara iklan. Kemudiannya show mata-rata. Yang tak buat Tiger Show je. Show rimau tak buat. Yang lain show Alhamdulillah saya buat. Sekarang ni seronok pula saya banyak orang kata buat program-program bersama dengan ustaz-ustaz. Alhamdulillah bagus-bagus. Kenapa tangan tiba-tiba jadi macam nak nyanyi lagu nasyid? Kita tema topik. Okay. Alhamdulillah banyak program-program yang bagus-bagus, yang ilmiah, yang saya tak sangka. Ada juga geng-geng ustaz-ustaz mengajak saya untuk bersama-sama dengan diorang dalam program-program diorang, selain daripada program yang larang macam ni. Macam ni? Program ni? Okey, kalau diorang ajak tu Bel jadi apa? Penceramah ke? Tak adalah, saya tak jadi penceramah. Saya lebih kepada moderator. Awak tahu tak moderator tu bukan generator tau. Moderator. Tugas saya adalah untuk apa orang kata bagi meriahkan majlis. Bagus awak. Okay, kita banyak lagi nak tanya Bel. Kita akan kembali selepas ini. Wah, banyak lagi. Ada iklan. Kembali lagi dalam Kisah Seram Extended, borak-borak seram komedi. Seram komedi ya. Okay, baru-baru ni Bel baru je celebrate birthday yang ke 35 tahun. Muda lagi sebenarnya. Muda lagi? 32. Oh, 32. 32. Sebaya kita sama-sama naik. Saya dengan Bel ni dah lama. Kita kenal lama. Yelah, bertahun-tahun. Rasanya lebih mau 10 tahun. Sebab kita sama-sama kan buat kerja-kerja parodi apa semua. Tiap minggu kan. So terlalu banyak. Alhamdulillah tak muak kan. Tapi masa tu muak rasa. Benci. Tapi Alhamdulillah dapat juga kita berjumpa walaupun yelah dekat sini tak cukup korum ni Patut kita ajak ramai-ramai lah. Diorang boleh berdiri je kat atas. Patutnya siapa kita jemput? Yelah geng-geng kita lah. Syaf, Jihan pun mungkin. Jihan selebriti tak adalah duduk belakang. Selebriti kita letak depan. Jihan mungkin depan ni lah. Atas meja. Dia famous. Dia famous, kita letak dia dekat atas meja. Makan dia. Lagi siapa kita jumpa? Kawan-kawan kita lagi. Ramai lah kalau nak cerita kru-kru apa semua tu. Sumbat lah kat sini patutnya. Satu kawan kan. Itu kawan. Yelah lama sangat kan tak jumpa dengan dia. Dulu selalu jugalah dengan dia. Rindu juga. Rindu juga. Dulu memang selalulah sama dengan dia. Yakni show. Apa sah pula awak nak sedih? Yelah, sebab selama tak jumpa sedih lah. Yang kau gelak kenapa? Kau ni macam tak suka je. Patutnya seronok. Dulu kita seronok-seronok. Ya, seronok nak ada dengan dia tu. Ya Allah. Seronok kelakar dia tu. Bertambah seronok. Kelakar sampai sekarang. Kelakar. Bila kita dah imbas-imbas sama kita orang kerja dulu. Tapi Bel dah masuk industri ni lama sangat dah. Ya, lama dah. So kita nak imbas lah. Padahal satu Malaysia dah kenal siapa Bel Nasri. Tapi andai katalah ada BBNU yang tak berapa nak tahu ni kan. So mungkin Bel boleh kongsi macam mana Bel boleh masuk dalam industri seni. Saya ni sebenarnya bapak pun dan mak juga adalah orang kata dah terbabit sikit-sikit dalam bidang seni ni. Bapak saya masa tu pun orang kenal dia sebagai seorang DJ di RTM. Dan kemudiannya mak saya zaman tu dia berlakon juga, walaupun sikit-sikit mungkin di
belakang-belakang background, extra-extra, ujung-ujung. Masa tu ketika saya berumur 6 tahun, Darling and adik-adik saya lagilah kecil, umur 3 tahun, 2 tahun. Jadi bila orang nakkan anak budak-budak kecil, dah tentulah anak-anak orang RTM, contohnya, kemudiannya orang yang dah ada terbabit dalam bidang production. Jadi daripada situlah dapatlah saya orang kata berlakon sikit-sikit. Tapi saya bermula dengan iklan. Kabel lah ni. Boleh kata macam tu lah. Boleh kata macam tu lah. Tapi tak adalah ni sangat kalau kabel aja, tapi tak datang dengan bakat, tak boleh juga. Tak boleh. Maknanya masa kecil tu disuruh saya berlakon. Dialog. Saya pun dialog. Hebat. Dialog lah. Masa tu yang saya ingat dialog saya, "Ayah, jom makan kari kepala ikan." Masa tu pula, bila masa berlakon first tu, saya budak-budak. Saya tidak tahu apa itu kamera. Nak lagi budak zaman dulu kan jarang nampak kamera, nampak orang syuting susah. Bukan macam budak zaman sekarang, semua dah bijak-bijak. Diorang pun dah ada kamera sendiri. Betul. Jadi zaman dulu tak ada. Jadi bila dibagi dialog suruh bercakap, saya cakap je lah. Dan diorang kata, "Ish, apa budak ni? Naturalnya lah. Bagus budak ni." Daripada situ banyaklah berlakon. Kemudian banyak job diorang panggil. Dan masa saya berumur dalam 11 tahun, 12 tahun, saya dah ada tercalon dalam banyak anugerah macam-macam. Dah berlawan dengan otai-otai dah pun. Sebab masa tu saya dah boleh berlakon. Dan macam contoh masa cerita Kaki Bakar, saya adalah pegang main role tu. Watak utama. Masa budak tu pun dah berlakon banyak main role, pelbagai watak lah. Dan saya pula masa tu nak cari pelakon budak-budak susah, baru nak diajar apa semua. Jadi kita dah orang kata package dah boleh berlakon. Dan yang paling saya terkejut Darling N. Sebab umur 2-3 tahun, apa dia orang boleh buat budak zaman sekarang, kan? Tapi dia orang boleh berlakon. Jadi itu lagi terkejut, lagi menyeramkan. lebih menyeramkan. Alhamdulillah, saya pun tak sangka, mungkin nasib saya, anugerah Allah, mampulah saya bertahan sampai sekarang sampai sekarang. Tak pernah menuduh. Alhamdulillah. Tak adalah, maknanya sama je lah. Saya tidak ada orang kata nak naik sangat pun tidak, nak apa orang kata nak turun bawah pun tak adalah juga. Saya macam tu je. Sampai maintain je. Gitulah sedikit kisah dia. Kenapa ya? Awak nak menangis ke? Terbelahak? Ni pengacara apa terbelahak ni? Benda YouTube. Boleh potong. Boleh. Okey. Dah masuk industri lebih kurang dalam 30 tahun lah kan. 30 tahun lebih. Dia macam ikut musim. Ada musim Bel Ngasri watak sedih sepanjang tahun. Ada musim jahat sepanjang tahun. Ada musim lawak aja. Macam mana boleh transition tiba-tiba orang offer watak macam tu aja? Itu saya cakap. Sebenarnya nasib. Nasib. Memang nasib. Saya pun casting ke? Tak adalah maksud dia macam contoh. Okey, saya mula-mula cerita daripada budak-budak tu dapat berlakon cerita yang kononnya adik jaga mak, adik jaga bapak. Zaman tu banyak pula cerita macam tu. Kemudian budak-budak kecil berniaga kuih dulu ada. Ada zaman dulu. Awak dah lahir ke tak masa tu? Memang ada budak akan bawa raga macam tu, jual kuih di rumah-rumah, dekat flat-flat. Itu antara watak yang selalu saya dapat, selalu saya buat. Kemudiannya sehinggalah pada saya remaja ataupun tingkatan, masa ketika itu banyak pula cerita-cerita budak penakal, budak nakal, apa orang kata budak tak pergi sekolah. Kau sekolah tak? Masa tu tak ada lagi. Lepas tu budak lorong. Budak lorong ada. Masa saya kecil pun dah banyak ada cerita budak-budak lorong ni. Budak duduk tepi lorong apa semua kan. Semua jadi main talent. Kemudiannya saya berlakon macam contoh sampailah tahap saya berlakon cerita Pak I. Itu umur saya 16. Masa sekolah lagi 16, 17 saya jadi Sam.
Syahji Sam masih beri hingus. Saya tak adalah. senior Lebih Syahji kurang. Sam, kan? Lebih kurang lah bayar. Tak payahlah rasa muda sangat Syahji Sam tu. Okey, lepas tu kemudiannya masa tu lah pula bila saya ni semua cerita-cerita yang macam gangster, Sultan, bully budak sekolah apa tu Pak I semua tu masa tu lah. Dia Malaysia ni kalau awak berlakon bagus dekat situ, itu sampai sudah. Dan saya tak lupa juga sebelum pada cerita-cerita tu, cerita cacat. Pernah juga. Pernah juga jadi orang bukanlah cacat, kurang Kelainan upaya. Kelainan upaya ya. Orang yang kelainan upaya saya berlakon banyak, makan tahun. Setahun 2 tahun. Nak buat watak-watak Itu pada zaman itu rajin tak rajin saya pergi tengok orang tu sendiri macam mana. Jadi saya akan ikut apa yang dia buat. Saya akan follow betul-betul apa yang dia buat, macam mana dia marah, macam mana dia seronok, dia suka, apa yang dia main, macam mana dia main, macam mana dia makan, semua saya tengok. Method actor. Masa zaman itu memang kita nak kena berlakon betul-betul. Kalau nak buat watak tu, buatlah watak tu betul-betul, real kan. Okey, sampai habis zaman tu tiba-tiba orang suka saya merepek tiba-tiba. Merepek pula. Dan saya pun terbabitlah cerita-cerita komedi. Betul. Apa semua. Kesudahannya sampai sekarang. Orang sampai sekarang komedi. Itulah dia. Tapi transition nak ujung itulah. Nak ujung jadi komedi tu. Sebab sebenarnya ada satu pula saya pernah niat. Saya pernah niat yang saya kata saya nak orang seronok lah saya berlakon. Saya dah tak nak orang tension. Masa tu kan selalu berlakon cerita tension aja. Menangis, orang benci, macam-macam lah. So lepas tu saya kata saya dah berpuluh tahun ni dalam bidang ni, asyik bagi orang stres je. Saya nak orang seronok. Tiba-tiba berlakon cerita komedi dan orang seronok pula dekat situ. Sehingga ke hari ini menjadi ikon tak puasa pula. Ikon tak puasa. Tapi ikon tak puasa memanglah cerminannya kalau ikut memanglah tak elok. Tetapi apa kata kalau awak ambil benda tu untuk jangan ikut perangai dia. Yes. Masyarakat bagus. Ya, betul. Sebab itu saya ambil job tu. Kalau tak saya ambil job ikon lain mungkin ikon Mak Hijrah ke apa ke. Mungkin kita tak tahu. Ya ke ikon kecemerlangan. Ikon tak puasa pula yang kau pilih. Tapi kan bila komedi-komedi ni dia ada masuk cabang seram komedi. Kenapa suka ambil job-job seram komedi? Adakah minat benda-benda mistik ni? Okey, seram komedi kalau ikutkan macam contoh cerita tu dia orang bagi seram. Tetapi bila ada saya dia jadi seram komedi. Macam contoh cerita van jenazah tu. Cerita dia adalah cerita yang serius. Betul. Cerita yang serius. Dia daripada kisah benar. Kisah benar tentang van jenazah. Pengalaman pemandu van jenazah tu dijadikan sebuah cerita dalam TV. Jadi bila saya buat cerita tu kan, kita hanya sekadar berlakon aja, tapi tak sangka ramai yang tengok cerita tu, suka, dan sampai sekarang ada lagi yang minta suruh buat cerita tu. Jadi terima kasih banyak-banyaklah kerana menonton, kerana suka cerita tu. Tapi saya nak bagi tahu sekarang cerita tu jenazah tak ada. Kita nak kebumikan banyak jenazah. Masa tengah buat tu ramai yang meninggal mungkin. Banyak story. Banyak story sekarang ni mungkin dah tak ada ke. Jadi kurang. Jadi kita insya-Allah berhentikan, insya-Allah kita. Kalau ada lagi kisah kita akan sambung. Mungkin kita akan sambung. Dan ramai juga ramai juga yang sukakan cerita ikon tak puasa tu. Itu pun tak dilupakan juga. Tapi insya-Allah kita tengok macam mana. Mungkin bulan Ramadan baru ni tak ada. Tak ada. Tak ada. Jadi insya-Allah bulan Ramadan akan datang ni kita tak tahu lagi. Insya-Allah kita akan buat yang baru punya lebih amazing lah. Okey, insya-Allah lah. Sebab ramai yang suka seronok. Saya suka bagi orang seronok. Sebab itu kalau boleh, kalau cerita yang orang suka teruskan. Bagi lagi dekat penonton. Sebab
Itu adalah antara kerja kita. Kerja kita untuk menghiburkan. Untuk menghiburkan orang. Untuk bagi orang seronok nak tengok. Jadi kita kenalah buat itu, kita punya tanggungjawab lah. Yeah. Lama. Bijak. Yes. Baru tahu ke? Tapi ada tak? Habis selama ni kau yang aku bengap sangat ke? Adalah. Tapi ada tak rasa macam tak nak buat dah seram komedi, nak buat seram yang seram ngeri tu, ada tak? Seram ngeri tak tahulah. Mungkin orang lebih nak suruh saya buat seram yang komedi. Mungkin seram tu, cerita tu dah ada. Mungkin ada yang takut. Kadang-kadang director-director ni dah takut sebab saya dah buat komedi. Dia orang takut bila dia orang nak buat cerita seram yang kau yang bagi orang terkejut. Terkejut sampai terkajang TV tu takut sangat kan. Dia orang takut bila ada saya Tak jadi. tak jadi. Dia orang takut orang jadi gelak. Cubalah dulu. Cuba dulu sebab saya boleh je sebenarnya. Sebab saya datang daripada aliran yang itu. Method acting. Saya boleh tak adalah method sangat. Tapi kalau kata tadi kan cerita seram. Saya ni memanglah seorang yang penakut juga, tapi alhamdulillah lah. Saya pun tak nak minta lah kan. Benda pelik-pelik ni muncul ke apa ke. Isteri yang lebih suka tengok cerita seram. Saya suka tengok cerita komedi. Sebab saya suka yang menyeronokkan. Saya tak suka nak pening kepala. tak nak pening. Takut. Itu dia. Tapi jadi kalau dia nak tengok, dia punya pasal lah. Biarlah dia tengok seorang-seorang sebab iyalah kadang-kadang saya sendiri, orang pun ada yang tahu saya ni kadang binatang pun saya agak ni, orang kata lah saya ni penakut sikit lah benda-benda macam ni. Termasuklah juga dengan benda mistik tu. Kadang-kadang orang kata kita berlakon, kita dapat tahulah benda tu tipu. Benda tu tipu. Jadi yang itu boleh lah. Tapi kalau orang kata tiba-tiba benda lain muncul, memang adalah. Tapi saya kalau boleh saya minta janganlah nak apa saya sendiri nampak. Itu yang kita nak tahu bila dekat tempat set. Ada kegangguan. Tapi kita akan kembali selepas ini dan kita akan tanya lebih lanjut. Okay, banyak iklan Kembali lagi dalam Kisah Seram Extended, Borak-borak Seram Komedi. Yang ini memang seram lah aku tengok dia. Dia memang prop ke apa ke, boleh ke bantal ke apa tak? Boleh makan Tapi dia biar aje dekat sini. Kan tak dimakannya. Boleh ni memang untuk seorang Bel Nasri. Alhamdulillah. Selebriti pertama di YouTube channel Farah Faisal. Terima kasih Farah kerana sudi jemput. Kita memang panggil kawan-kawan. Yalah, betul lah tu, bagus lah tu. Ini baiklah Bel masih pakai kabel. Pakai kabel. Kroni pakai kabel lah tu. Tapi tak apalah, kita pun dah lama tak jumpa kan. Kita anggap ni macam sejak yalah parody pun dah tak buat kan. Biarlah dia orang. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak? Macam bismillah tau. Sebelum makan itulah bel. Patut rezeki berkat. Alhamdulillah. Sambil bangunnya tu kita nak sambung lah yang tadi segmen kita nak cakap pasal gangguan di syuting tu macam mana. Bila banyak sangat syuting benda komedi, tapi bila letak unsur-unsur seram sikit tu kadang-kadang ada yang mendatang. Betul. Adalah satu kisah dalam cerita van jenazah. Ayah sebenarnya van jenazah kan tu van sewa. Lebih kurang lah tu. Masih Jadi ada van. Jadi ada van jenazah lah. Untuk pengetahuan awak ya. Masa saya di offer untuk buat cerita hantu van jenazah, saya letakkan syarat. Syarat dia tak nak van jenazah betul. Van tu adalah van tipu yang dijadikan van jenazah. Dan tidak pakai benda-benda yang betul-betul. Macam semuanya semua keranda ke apa semua prop. Bukan yang real daripada masjid mana-mana. Ya, betul. Itu syarat seorang Bel Nasri. Tak adalah. Tapi diorang pun bagi tahu sebelum saya cakap. Bel jangan risau Bel. Yang ini kita akan pakai van yang kita mock up jadi van jenazah. Okey. Macam tu boleh lah, baguslah.
Sukalah. Saya seronok lah masa tu. Tak ada body lah orang kata. Risaulah kita. Body mayat orang kata. Orang selalu cakap sebelum body jadi mayat. apa-apa. Beg kita elak. Kita tak cek penyakit. Ada satu hari tu episod tu minyak dagu lah. Pada ketika itu saya bawa van jenazah lah. Dah nama pun cerita tu kan memang saya bawa van jenazah. Ketika itu saya kena bawa van itu daripada orang kata dalam 200 meter mungkin. Lepas tu jalan berhenti di depan kamera. Okay. Van tu akan jalan. Jadi dalam cerita tu saya berseorangan lah. Bawa 200 meter. Okey, 200 meter berhenti di depan kamera. Kamera jauh, orang-orang semua jauh. Jadi saya bawa lah van tu pergi patah. Pada ketika itu time pun tak berapa cantik. Pukul 3-4 pagi. Allah. Masa tu saya tak ada fikir apa-apa. Tapi seorang lah masa nak pergi seorang-seorang. Saya pergilah seorang-seorang. Dalam cerita tu memanglah ada ganda, semua ada lah. Memang ada di dalam van jenazah tu pun. Dan saya percaya tu mock-up punya van. Yes, betul lah. Alright. So saya pun pergi ke sana. Sambil tu ada walkie-talkie. Biasalah nanti director akan beritahu, okey jalan. Kita pun bawa jalan. So entah macam mana tiba-tiba dekat belakang ada bunyi ketuk. Bunyi ketuk. Kat dalam scene ni tak ada orang kat belakang ni. Dan saya tak adalah tengok belakang. Sebab saya ni penakut. Tak bayar. So saya tengok kiri kanan lah. Ini hutan ni. Dia orang semua dekat sana. 200 meter tu saya nampak semua orang. Sana tu ada terang sikit lah. Ada lampu semua. Jadi saya kena bawa van tu pergi ke sana dalam scene tu. Dan saya akan keluar daripada van. Cerita. Saya ingat-ingat macam tu lah. Scene tu simple je. Saya tengok kiri kanan ni. Hutan ni siapa pula yang ketuk ni? Masalah dia, saya tunggu cakap action je. Saya rasa macam nak tendang ke pintu van tu dan saya keluar pergi mampus. Pergi mampus kan. Van saya tinggal kat situ, saya lari. Tak ada kena maksud dia macam tu lah. Saya dapat rasakan. Jadi saya minta tolong dalam hati. Takkan saya nak cakaplah action cepat director. Tak best lah ni. Jadi artisnya kurang ajar, tak baik. Jadi saya tunggu ya Allah cepatlah cakap action. Tuk. Ada lagi. Saya tak nak pandang belakang. Saya tak nak. Saya takutlah ada benda-benda kan. Saya cepatlah. Sampai tahap ketuk tu. Dia bukan ketuk dekat ni. Dia ketuk kat saya. Ya. Dan dekat situ kan van jenazah tu kan tutup. Dia macam cermin tapi dia cermin. Cermin Lucina ya, awak boleh nampak dia kat belakang. Tapi sekarang ni dia bertutup. Macam mana tangan tu besar? Tutup lah kat badan Bel dengan Sri. Tetap tak ada action. Ya. Masa tu baru action. Terus action, terus zap. Wow! Saya bawa laju. Saya berhenti terus depan. Padahal cerita tu tak perlu bawa laju. Apa hal si Bel ni bawa laju sangat? Dan saya kena keluar. Saya keluar betul-betul. Tapi saya lari ke belakang kamera. Apa hal ni? Kau tak dialog tak apa ni? Patut kau berhenti depan kamera kau ni. Saya kata, saya tak nak. Muka pucat. Muka pucat. Diorang lah cakap, bukan saya. Nampak tak? Saya pun masa tak sempat nak pergi tengok. Saya main pucat tak? Tak ada lah. Dia kata, apa sebab muka pucat sangat? Saya beritahu apa yang berlaku. Ada orang ke tak dalam van tu? Pergi? Pergi cek. Tak ada. Dan belakang cerita. Rupanya hari tu van yang van mock-up tu rosak rupanya. So diorang pakai van yang betul. Van yang betul. Saya berlakon, saya ingatkan saya pakai van yang mock-up lah. Saya tak ambil tahu lah sebab dah berhari-hari pun syuting kita tu. Jadi diorang van tu sama, sebiji. Steering sebiji, apa semua sebiji. Tak ada apa yang lain. Tak ada apa yang lain. Saya tak perasan apa pun. Tak ada bau-bauan ke apa, tak ada. Dan rupanya itu van yang pada ketika itu baru saja settle hantar
Baru saja. Maknanya saya pakai pukul 2 pagi, 3 pagi. Dia buat kerja tu. Dia buat kerja hantar jenazah dalam pukul 8, pukul 9. Dan ketika itulah saya berjumpa dengan orang owner van jenazah tu. Owner van jenazah tu cakap, itu benda yang biasa sebagai pemandu van jenazah. Ada ketuk-ketuk, kadang ada usik-usik. Itu benda yang biasa. Tapi saya kata, saya tak nak yang biasa tu. Saya nak yang luar biasa. Tak ada apa-apa. Saya tak nak biasa ke, luar biasa ke. Saya tak nak tukar van lain. Tukar tak? Jadi hari itu sajalah yang van itu digunakan. Jadi saya dapat rasakanlah macam mana perasaan orang yang buat kerja-kerja tu. Buat kerja tu. Memang dia kata setiap hari ada saja gangguan yang berlaku kepada diri dia, dan itu adalah lumrah perkara biasa bagi dia. Benda tu pun baru saja dia buat hantar. Apa semua. Lepas tu korang minta tolong nak pakai. Nak pakai. Jadi dia pun bagi je lah. Bagi je lah. Tahu nak jadi apa. Lepas tu pula yang jahatnya, dia orang cakap jangan bagi tahu bel. Siap korang. Jadi itulah antara kisah seram yang ketika saya buat cerita van jenazah ataupun cerita tu lah. Atau antara dua ni van punya kisah lah. Ya. Kalau masa syuting-syuting tu, bila shoot malam, tak pernah ke meremang-remang ke apa ke? Selalu shoot ni kalau cerita seram-seram ni mesti kat kampung. Sebenarnya kalau saya berlakon je cerita seram ke cerita hantu tu, saya dah minta lah, tolonglah janganlah ada benda-benda yang ini kan. Tapi ada juga kadang-kadang bukan takat saya je, kadang-kadang orang lain, kru-kru yang ada yang pernah kena rasuk apa semua, ada. Satu syuting tu dia sampai tak boleh dialog. Dia tak boleh dialog di lokasi tu masa tu dekat mana? Dekat Genting Highland ke apa macam tu. Tapi bukan Genting Highland yang tempat yang cantik tu, dekat dalam hutan-hutan. Dekat dalam hutan-hutan. Dia kena cakap orang kata macam apa ni, dialog. Dan dialog tu Farah. Contohnya Farah. Farah, sebenarnya kan contoh dia bercakap dengan Farah tu, Farah. Tapi dia tak boleh sebut Farah tu. Tersekat suaranya. Macam tu. Apa hal? Apa hal pula pelakon ni dia tak boleh sebut nama Farah. Okeylah. Nak tukar pelakon tak boleh dia dah. Dia pelakon yang berlakon ni pun pelakon yang hebat. Yang bukannya baru hari ni berlakon. Itu yang pelik, kenapa tak boleh sebut? Okeylah, kita buat shot lain dulu. Maknanya dengan orang yang dia bercakap. Okey, bagi dia punya gambar dulu. Tadi kamera kat sini, gambar dia. Sekarang kamera pergi ke sini pula. So dia bercakap. Dia ni pula dialog. Elok. Oh, dah habis. Okey, dah habis dah. Okey. Patah balik. Pun tak boleh juga. Apa hal ni? Bagi dia rehat sekejap lah. Bagi dia rehat, dia bangun, dia gerak, pop, dia tombang. Ayu. Kejut-kejut tak boleh ni. Panggillah ustaz. Lepas tu baru dia sedar. Dia sedar, ni kat mana ni? Kat mana ni? Lepas tu bila ditanya sebenarnya masa dia nak berdialog tu, dia sebenarnya dia ada ternampak dia ternampak seorang perempuan dan juga seorang budak kecil. Dan budak kecil itu dia ada apa, macam contoh ini saya ada dekat situ saja tau, bukan saya yang kena. Bukan. Dan dia ceritakan, orang ni cerita, dia kata ada susuk perempuan dan budak kecil yang macam datang ke dia, tapi dekat dalam hutan tu. Dan bila dia nak sebut Farah tu, itulah salah seorang antara anak dia atau mak dia. Nama dia Farah. Sebab itu dia tak boleh sebut. Dan dia dah sebut Farah tu adalah ketika rehearsal.
So benda tu datang nak panggil dia lah, kau panggil aku. Macam orang yang berlakon ni panggil. Dia. Jadi bila dia nak sebut tu dah tak boleh. Dia tak boleh sebab dia ternampak benda tu. Dan dia macam terkejut dan dia pingsan. Itu cerita daripada orang di kawasan itu, meremang bulu roma saya Allahu akbar. Mana tempat ni muka kau sikit. Sebab kau hantunya. Sebab yang cerita tadi tu hantu dia Farah tu nama. Ada lagi. Ada lagi. Kongsikan. Ada satu tu yang ni terjadi kepada saya. Alamak. Masa tu saya tempat syuting. Saya terlelap. Okey, saya terlelap dekat tempat syuting tu. Dan saya masa tu dapat macam mimpi, saya lupalah mimpi tu kan. Tiba ada suara garau. Bangun. Pandai awak. Bangun. Dia macam bukan suara lelaki yang tapi menyerupai perempuan. Bangun, cakap. Okey. Saya terkejut. Saya pun bangun lah. Saya terkejut dan saya tengok makeup artis kejut saya. Muka dia tu menyeramkan. Patut suara lelaki je. Suara dia garau. Lepas tu makeup artis. Betul. Memang seram muka dia lah. Inilah dia best seram komedi. Okey, tapi tadi kan Bel cakap ada ustaz. Boleh sambung. Ada ustaz datang untuk tolong hero tu lah yang tak boleh nak sebut nama dia. Kalau macam hari tu kita interview ada ustaz. Bukan penulis skrip untuk filem seram. Dia kata every time dia orang turun shoot, dia akan ada ustaz dekat set. Kalau buat filem seram mesti akan ada ustaz sebab akan pagarkan. Lepas tu and then kadang-kadang ada kes kerasukan apa. Itu kalau filem seram. Tapi macam kalau filem seram komedi ni, pernah tak memang bawa ustaz untuk syuting tu? Jarang. Sebab dah komedi kan. Sebab bila seram komedi ni yang lebih menyeramkan orang yang bekerja. Orang yang bekerja tu semua menyeramkan. Dia orang pun macam hantu perangai kan. Jadi rasanya tak ada lah benda-benda macam tu. Sebab apa? Kadang-kadang hantu yang dia orang nak jadikan hantu tu pun orang kata atas dasar hantu yang menyerupai hantu tapi kelakar. Benda tidaklah ini. Sebenarnya bagi pendapat saya betul lah kalau macam apa yang scriptwriter tadi tu cakap tu benda betul. Maknanya apabila buat ni kita kena orang kata beringat, jangan seronok sangat. Kadang kita nak buat cerita tu nak beria sangat, nak ni. Kadang-kadang benda-benda tu boleh seperti memanggil. Untuk dia pun ada dekat situ juga. Kalau macam yang seram yang betul lah, kadang-kadang cara dia orang make up apa semua tu adalah based pada benda yang betul. Benda yang betul. Dia orang nak buat benda tu real. Mungkin penampakan tu dah pernah dinampak oleh seseorang ini dan dia gambarkan benda tu. Jadi dia nak nampakkan serialnya ni, dia buatlah dekat apa orang kata artis tu ke atau pelakon dalam tu. Dan benda tu sebenarnya boleh mendatangkan orang kata benda-benda hantu ke apa ke datang sebab awak buat pasal dia kan. Kalau shoot pernah tak kalau bukan biasanya nampak kru bercerita, nampak tadi aku nampak mamat tu jalan, lepas tu tiba-tiba mamat tu kat situ, ada tak macam pengalaman macam tu? Set kena kacau. Sebenarnya ada. Sebenarnya ada lah juga. Contohnya ada 10 orang ke 20 orang. Tiba-tiba dekat situ ada 23 orang. Kan mana datang lagi 3 orang. Ada memang ada pernah diganggu ketika penggambaran, dia main lampu. Itu memang ada. Memang ada. Saya tengah syuting, kita setak. Pak, dia tutup lampu. Jadi kita pun buka. Pak, okey, kita dah macam dah agak lah ni minta tolong jangan kacau lah. Kita nak syuting ni, Pak, dia tutup lampu lagi. Kita
kat lampu, dia munculkan diri di celah lampu tu. Di celah lampu tu dia munculkan diri. Lepas tu semua orang dah tak kisah dah. Semua orang bukan kata apa, tinggal lampu saja. Orang semua dah tak ada. Semua dah semua lari lah, melarikan diri. Tapi apa yang terjadi itu saya tak nampak. Bila saya tahu saja, saya tengok semua orang pun bertempiaran, saya pun ikut lari sekali lah. Saya tak tahu apa pun, janji saya dapat lari je orang sekali. Jadi apa, kadang-kadang angsui ke apa ke, rambut aja nampak, muka tak ada. Ada muka tak ada, rambut saja. Rambut macam cerita-cerita kan. Jadi tengah syuting ni, dia pula kat situ. Dia ada dekat situ. Selalunya macam contoh dia ganggu dari segi itulah, kita terangkan tempat dia kan. So dia tak nak benda tu ke apa ke, dia tutup lah. Kita yang tak boleh syuting. Tapi lepas tu saya tak maulah, pergilah cari tempat lain kan. Takkan nak pergi situ lagi. Jadi itu orang kata antara pengalaman saya lah dalam buat penggambaran. Begitu juga ada terjadi ni apa, ada director saya lah, bukan saya lah, dia balik dengan seorang kawan berdua balik. Ya, ini terjadi di dekat sini je, tak adalah jauh sangat. Tak adalah pendalaman. Tak adalah area Ulu Langat. Ulu Langat lah. Habis syuting pun dalam pukul 3 pagi. Macam tu lah. So director balik tu berdua. Tapi bila kita konvoi sekali balik, sebab mungkin semua penakut ke apa ke balik nak konvoi ramai-ramai. Sekali ternampak di dalam kereta tu ada 3. Belakang ada orang kat belakang. Dan apa, itu lembaga. Badan dia tinggi, besar, tapi badan dia, kepala dia nampak macam nak terkeluar daripada apa, roof tu. Sebab dia tinggi sangat. Badannya besar. Duduk di belakang. So, kita berhenti kat sebelah kereta director tu. Dia cuba nak tengok tapi tak nampak sebab kepala dia tu tak ke atas. Nampak badan saja. Nampak badan kan. Berdua je kan. Yelah. Okey, itu je lah cakap. Masa tu sebab yang nampak ni adalah kru. Budak-budak kru nampak. Tadi mula-mula berdua. Sekarang ni dah bertiga. Jadi kru tu pun bila traffic light masih bertiga ni. So kru pun berhenti ni. Tanya dengan director tu. Director berdua je kan? Yelah berdua. Okey. Semua pandang depan dah terus, dah tak naklah pandang tu. Faham tak? Sebab dah tahu dah, sebab dah nampak daripada follow belakang apa semua. Tadi dah nampak bertiga. Besoknya baru dia orang bagi tahu kat director tu. Semalam tahu tak ada, ni kita orang ada kat situ lah, dia bercerita lah. Semalam dia nampak ada 3 orang berbadan besar, kepala dia dah nak keluar daripada ni lembaga. Tu director tu pun cakap patut dia ada terasa. Macam tak sedap. Dan dia rasa kereta dia macam berat. Dia rasa kereta dia berat sangat. Sebab pasal benda-benda mengikut balik ni, Bel selalu shoot, tak kisahlah cerita seram ke, cerita komedi ke, cerita sedih ke, memang usually kalau pelakon ni habis kerja 3-4 pagi. Kadang-kadang macam tu lah. Sebab biarlah kena kejarkan babak malam apa kan, cerita kan dah. Takkan cerita kita tu filem ke drama ke siang ada cerita. Mestilah ada malam kan. Lepas tu kadang-kadang kalau buat show-show pun bila nak balik maghrib macam tu kan. Macam kat Ulu Langat pernah terluka mata kan. Betul.
Itu seram untuk aku. Seram sangat, hampir. Betul. Betul, hampir buta masa tu Itu sebab dekat rumah sampai tu, sekarang ada. Dekat rumah tu sebenarnya masa rumah kita syuting tu? Ya, rumah kita shoot tu. Rumah cantik tu. Rumah cantik tu. Banglo tu Perasan tak macam kalau kat keliling rumah tu ada macam dia orang gantung CD kat tepi tu semua. Sebenarnya untuk menghalang apa-apa yang nak datang, dia orang akan ralik main benda berkilat-kilat supaya dia tak masuk dalam rumah. Kadang-kadang tu lah kita nak buat apa-apa janganlah terlalu orang kata seronok sangat. Kadang-kadang betul. ada yang benda-benda tapi memang rumah tu memang dalam hutan tu hutan. Okey, tapi kan Bel, bila kita sebut pasal balik waktu maghrib lah, balik tengah pagi lah. Apa amalan-amalan Bel supaya yelah kita orang Melayu. Orang Melayu betul. kita memang sensitif dengan benda-benda mistik kan. Tengok Ada muka je pun tahu Melayu ada je pandangan-pandangan orang tua-tua sebelum masuk rumah buat benda ni, nanti anak kecil menangis lah apa kan. So waktu kalau Bel nak balik rumah, sebelum balik rumah tu ada tak amalan-amalan yang Bel amalkan? Macam mungkin boleh kongsi? Betul lah tu. Antaranya sebab kadang kita balik, kita entah mana-mana, syuting dalam hutan lah, bagai kubur lah apa. Balik tu basuh kaki tu. Kat luar. Dekat luar rumah sebelum masuk rumah. Kadang-kadang kita dekat tempat shoot pun, diorang pun ada pesan. Diorang dah pesan Bel, tempat ni tak berapa ni sangat. Nanti balik nanti kau cakaplah jangan ni ke apa kan. Tentu lah. Dia remind. Kan kita lupa diri balik tu tahu benda tidur. Ya, betul. Kalau dah balik mandi pun ya. Mandi. Maknanya wajib mandi sebelum tidur. Mandi tu. Sebelum kita naik ke bilik. Bilik bukan bilik lah. Maknanya mandi dulu sebelum baring atau tidur kan. Tapi kalau kita mulakan penggambaran pun selalu sampai kat set, dia ada bacaan doa. Baca doa. Selalunya macam tu. Betul. Production kau je yang tak baca doa. Adalah baca doa. Ada. Oh, ingat waktu ada. Tu Bel lambat. Bel memang ada masalah disiplin. Kau. Ada. Tapi memang selalu kalau orang buat filem, orang buat drama, memang kita akan start baca doa dulu. Apa-apa pun. Kita akan mulakan dengan doa. Kadang-kadang buat doa selamat sebelum start nak shoot kan. Ya, betul. Dan tu mula-mula penggambaran kan, kita ada buat doa selamat, panggil orang kampung, bacakan doa untuk kita semua. Panggil ustaz, imam ke apa ke. Production dalam Malaysia ni banyak yang baca doa, melainkan production Mak Saleh. Tak baca lah. Dia baca lah untuk dia. Kita buat acara kita. Selalunya production kita memang ingat. Bukanlah main tarah. Alhamdulillah. Ya, betul. Kita nak tanya lagi. Tanya apa lagi? Banyak lagi pengalaman-pengalaman Bel. Kita dah tanya dia balik rumah macam mana, kita dah tanya set kat mana, kita nak tanya lagi. Rumah kat mana pula? Benar. Kita nak datang lah. So dalam kita nak korek rahsia Bel tu, kita berhenti seketika bagi dia minum pula. Betul. Masih lagi bersama Bel Ngasri dalam Kisah Seram Extended, borak-borak seram komedi. Seram tak? Kita dah tanya Bel bila syuting, balik rumah, perjalanan pergi balik semua. Tapi kita nak tahulah selain daripada sudut artis-artis ni kan. Sebab Bel dah masuk dalam industri. Artis ni banyak hantu perangai dia orang. Seperti macam-macam lah. Bel dia start berlakon pun daripada kecil. So kita nak tanya lah, pengalaman persekolahan Bel ni macam orang lain tak? Dia ada tak macam kalau kita kat sekolah dulu kita sibuk main Spirit of the Coin lah, belajar nak prank-prank orang jadi hantu lah. So kalau Bel kat sekolah dengan kawan-kawan macam mana? Saya nak cerita pengalaman masa sekolah. Saya pun jarang pergi sekolah. Itu masalah saya. Jadi macam contoh, sebab saya masa kecil dulu saya dah berlakon. Saya dah orang kata dah ada dalam bidang seni ni. Jadi terpaksa nak bahagikan masa antara sekolah dengan syuting apa semua. Dan apabila pergi sekolah tu, saya betul-betul maknanya sekolah tu ada benda penting. Memanglah sekolah tu penting. Maknanya sekolah tu memanglah penting. Tapi untuk saya datang belajar je. Kadang-kadang ruginya saya dekat situ, macam contoh kadang-kadang involve dalam sukan ke apa semua tu saya kurang. Jadi kalau macam contoh kadang-kadang sekolah ada buat camp ke apa ke,
dalam sepanjang-panjang persekolahan tu mungkin adalah sekali dua je yang saya join. Join benda tu. Itu yang kekurangannya lah pada saya kan. Dan maknanya masa saya tu saya pentingkan untuk belajar saja. Kalau saya pergi sekolah tu saya betul-betul belajar. Fokus dalam kelas. Memang fokus sebab saya tak nak ketinggalan. Sebab kalau ikutkan bila saya pergi syuting apa semua saya dah tertinggal kan. Banyak. Jadi saya kena catch up balik. Masa orang tengah ada free tu, itu masa saya untuk catch up balik apa yang ni yang saya tertinggal. Orang sibuk main Spirit of the Coin. Bel mentelaah. Jadi main spirit ni saya tak adalah. Memang tak adalah. Saya main tutup botol je, main yang itu kan. Dengan main tepuk-tepuk kad dengan apa tu yang tu batang aiskrim tu. Adalah. Tapi bukan mistik. Ada masa untuk mistik. Untuk mistik tidak ada. Yang hantu sebenarnya saya dekat situ. Mengganggu orang adalah yang itu. Kadang-kadang tu macam contoh kita saja nak takut-takutkan orang. Yang itu adalah. Saya takut hantu tapi takutkan orang pandai pula. Rasa seronok bila dapat takutkan orang. Kalau takutkan orang dia buat macam mana? Kita menyorok belakang pintu ke apa ke. Terkejutkan orang. Nyorok bawah meja perempuan. Cakap. Buat cakap-cakap, buat bunyi-bunyi dulu. Bagi dia seram. Seronok. Itulah seronok nak menakut-nakut. Seronok nak menyeramkan. Yang itu ada banyak. Yang itu memang selalulah. Saya kadang-kadang suka macam contoh kalau balik rumah kan. Balik rumah saya suka macam senyap-senyap je. Masuk dalam rumah. Kan. Tiba-tiba saya ada kat situ. Jadi semua kan semua terkejut. Saya dah ada balik rumah dah. Tapi penakut sebenarnya. Takut orang suka. Semua orang takut. Kalau Bel punya tahap takut tu, adakah Bel manusia yang tidur tak boleh tutup lampu ke macam mana? Tidak boleh. Tapi kalau tutup lampu ni bukanlah tutup gelap-gelap gelita terus. Paling kurang pun buka lah pintu toilet ke apa ke bagi bagi adalah cahayanya. Tak ada tidur gelap-gelap sebab ada setengah orang suka tidur gelap. Tak ada lampu langsung. Saya tak. Memang ada kena lampu sikit. Ada lampu sikit lampu sikit lah untuk orang kata supaya bila tengok kiri kanan ni apa ke nampak lagi lah apa-apa. Kalau syuting kena tidur dekat homestay ke? Yalah, kadang-kadang kita syuting dekat negeri lain, takkan nak ulang-alik kan. Yelah. PM selalu kalau artis dia akan bagi homestay. Betul. So kalau tidur homestay macam tu, adakah Bel duduk dalam homestay tu seorang-seorang atau kongsi dengan artis-artis lain? Ada yang seorang-seorang. Tapi kalau ada geng pun okey je. Kalau ada geng pun okey je. Saya alright lah. Saya bukanlah pasal saya takut ke apa. Tapi kalau macam contoh seorang-seorang, kalau ada cerita yang menyeramkan, mungkin saya tak tidur kat situ kot. Kadang-kadang ada juga kan. Apa cerita-cerita seram dekat set, apa tempat tidur kita, penginapan kita orang kan. Dapat tahu je, saya carilah bilik orang lain yang saya boleh tumpang. Faham. Saya mengelak lah daripada saya tak boleh tidur langsung. Duduk tengok kiri kanan. Asyik nak berjaga je bila nak tidur. Kan? Sebab kita syuting artis, bila buat penggambaran ke apa, kita ada time kita cukup-cukup tidur je. Betul. Itu kalau shoot, kalau pergi cuti dengan family ke, pernah tak tercuti dekat tempat berhantu? Okey, sebenarnya kalau cerita yang ini, saya cerita dia, hotel tu pada ketika itu tidak ada orang dekat satu floor. Saya tak nak ceritalah hotel mana kan, biarlah dia orang merasa dulu. Kan? Hotel tu okey, semuanya okey, cantik. Tetapi pada hari itu entah macam mana floor tu tak ada orang. Jadi saya bukanlah apa orang kata bergaduh ke apa ke, saja nak tidur dekat ruang tamu sofa yang kat luar. Macam ni lah saja nak tidur kat luar. Isteri kat dalam. Bukanlah bergaduh. Bukan. Dia sebab apa, bilik tu dia ada luar, ada kursi sofa ni kan. Kat luar veranda.
Bukan dekat luar bilik. Bilik tu macam nak jalan pergi ke lift. Kan ada kerusi kadang-kadang. Faham tak? Dia ada letak kerusi, boleh relax. Tengoklah lift tu. Contoh yelah, gitu. yelah. So sebab dia, orang tu dah cakap tak ada orang. Oh, sajalah. Tak ada orang. Dia kata, wah, abang duduk apa dekat Satu hotel floor tu. satu floor ni saya tak ada orang. Abang aja. Oh, ya ke? Wah, dahsyat. Mesti dah. Kita pun rasa macam, wah, Hebat sebab, ni. hebatlah kita Satu ni dia floor bagi kita floor. je. Yes. Floor tu kita punya. Okey, pada ketika itu saya tidur dekat bilik. Lepas tu dalam pukul 2-3 pagi tu saja keluar. Boleh tidur dekat mana-mana kot satu floor ni. Saya boleh berguling-guling, saya kata kan. Ikut suka sebab apa? Dia kata tak ada orang. Okey, saya pun saja. Saya pun saja dekat sofa tu lah. Dekat luar tu. Dekat menghala ke lift. Ke lift. Saya relax. Tangan saya terlelap. Yelah dah pukul pagi. Terlelap. Tengah tengok telefon ke apa, tiba-tiba terlelap. Tiba-tiba bangun, tidur dalam. Tidur dalam. Suara ni Jelas. Saya dalam keadaan mamai tu. Bangun. Tidur dekat dalam bilik, jangan tidur dekat sini. Saya pun buka. Tak ada orang. Saya pun terus lari. Yalah. Terus tidur masuk bilik, terus selimut. Tutup. Siapa yang cakap dengan saya tu? Okey, kemudian anak saya pula. Saya keluar pergi makan. Ini esok pula lah. Esoknya ditinggalkan, kemudian anak saya duduk bilik. Kan saya cakap tak ada orang kan? Ada orang ketuk pintu. Tok anak saya buka, tak ada orang. Tak ada orang. Tutup balik. Tiba-tiba ketuk lagi. Tok. Dia tengok dekat tu. Tak ada orang. Tak ada orang. Anak saya macam, siapa yang main-main tu lah? Macam tu lah, tengok kan. Dia nampak macam ada budak-budak. Budak-budak lah tu. Nak dijadikan cerita, saya bercerita benda ni dekat orang lain. Orang yang kecil dekat situ. So dia cakap, abang duduk mana? Dekat tingkat 2. Saya tidur yang dekat luar tu dengan yang anak ada ketuk. Memang sebenarnya dekat situ memang selalu. Sebab ada anak beranak. Keluarga. Dia orang pernah nampak mak dengan anak-anak. Dan dia selalu bermain di tingkat 2. Dan kalau orang yang dah tahu, bila dapat tingkat 2, dia orang tak nak. Sebab itu tak ada orang kat situ. Orang yang dah tahu hotel tu kurang ajar. Saya ingat pasal saya ni eksklusif ke, special ke. Jadi saya rasa hotel tu kurang ajar. Aku rasa nak tombok aja muka manager dia. Manager hotel tu. Hotel apa sebut? Tak payahlah. Jadi dia berrelate lah. Sebab anak saya dengar dia ternampak macam ada budak-budak. Dia ternampak. Dia nampak macam ada budak. tapi dekat ujung corner dia dah masuk. So, ada satu cerita. Ini kawan saya, Ropi nama dia. Ropi. Masa tu kita orang tengah buat Maharaja lawak sama-sama. Kelakar kan. Masa tu aku pula tobat kan. Maharaja lawak. So jadi kita orang ambil macam hotel untuk ramai-ramai boleh duduk kan. Dia tak boleh tidur. Saya dengan dia je masa tu. Dia tidur dekat tempat TV. TV tu dekat sebelah tu macam ada bilik air. Bilik air. Okey, TV, bilik air. Dia tengah tidur tapi ada macam bunyi buka air lah, apalah. So dia pun tengok TV tutup. Jadi siapa yang dekat dalam bilik air? Dia pun jengah dalam bilik air. Orang tu pun jengah dia. Dia kata orang tu pun jengah dia. Dia tengok macam ni tak nampak. Dia tengok macam ni tak nampak kan? Dia tengok macam ni. Tak ada. Ada orang dekat dalam bilik air tu. Jadi dia pun dekat sofa macam ni, dia pun jengah macam tu. Benda tu pun jengah. Tengok. Okey, itu
Bila bercuti kan. Hantu pintu Hantu pintu, hantu jengah macam. Macam-macam. Kalau waktu macam mana kalau kat rumah pernah tak kena gangguan apa-apa kat rumah sendiri? Sebab biasa jenis yang pergi balik malam kita tak tahu apa yang ikut, apa yang tu kan. Kalau kat rumah pernah ada gangguan ke apa? Tak selalulah. Tapi ada. Adalah sekali tu. Ini saya lah. Yang ini adalah yang diceritakan balik sebelum saya datang ke sini. Isteri saya suruh cerita dekat awak lah. Thank you kakak. Saya balik dan saya tengah tengah nak kemas lah. Kemas bawa balik syuting kan, angkat barang ke, bawa masuk ke kan. Saya dengar suara dia dan saya bercakap lah. Saya borak apa saya dah lupa lah. Kejap lah macam tu lah, apalah ni kan. Okay, so saya pun naik atas pergi bilik. Dia tengah tidur. So saya cakap lah, saya kejut dia. Ni main-main. Tadi cakap tu tak ni, apa benda tengah tidur lah. Saya pun lepas masuk dalam seluruh murah kan. Saya bercakap dengan siapa tadi? Saya bercakap, kita macam contoh masuk dekat garaj. Kemudian pintu buka. So kita bercakap dengan orang kat dalam rumah tu. Dia tanya dulu. Saya dah tahu dah pukul 3 pagi mesti dia orang dah tidur ke apa kan. Tiba ada orang tanya. Saya jawab je lah. Masalahnya suara tu suara dia. Baru balik bang, dia tanya. Contoh gitu. Terkejut tadi turun bawah ke? Ada turun bawah ke? Borak. Mana ada? Tengah tidur ni. Aku cakap tak siapa. Pernah tak ada orang ajak Bel nak pergi buat cari hantu di program? Pernah tak ada orang invite? Pernah. Pernah sekali. Dan yes. Sekali seumur hidup saya kat rumah yang dah lama ditinggalkan. Dia meninggal sampai tahap dah bulat apa semua, orang tak tahu. Sebab orang tak lalu langsung dekat situ. So saya disuruh untuk duduk dekat situ seorang-seorang sambil diperhatikan oleh geng-geng seekers. Uji nyali katanya. Saya punya takut lah. Saya tak nak sebenarnya. Saya tak nak. Tapi apa bukan. Sebab nak jayakan aja rancangan tu. Saya ni sebab masa tu geng-geng semua dah buat. Artis-artis kawan-kawan saya semua dah buat. Nak into lah trend juga. Jadi saya takut ni saya ni. Lepas tu dia kata okey duduk sini. Alright, saya pun duduk. Okey, lepas tu naik atas dalam rumah. Masuk pula dalam rumah. Janganlah ada kucing lompat ke aku lari, aku tendang kucing ni kan, contoh kan. Saya dah takut dah ni. Alhamdulillah hari tu tidak ada apa-apa terjadi. Nasib baik. Nasib baik. Lepas tu bila okey Bel dah settle. Berani lah. Pop lari tu. Lari kat grup. Berani pun lari. Tapi kalau kita panggil buat lagi dengan channel Farah Faisal ni, kita pergi somewhere tempat tu biar nak tak boleh. Kau ada tak kat situ? Ada tapi jauh. Banyak cantik kau. Okey, kita akan kembali selepas ini. Kita akan tanya banyak lagi soal tentang harapan dan impian seorang Bel Nasri. Kita kembali selepas ini. Yeah. Masih lagi bersama Bel Nasri. Kita borak-borak seram komedi. Baik. Okay. Baik. Kenapa macam sedih ni? Kenapa? Sebab yalah baik-baik pun seram juga. Bila balik pada cerita-cerita tadi tu apa semua kan.
Yang dekat hotel apa semua tu. Kita pula kat hotel, kita itulah dia. takut. Tapi jangan risau, kami bukan berdua. Ya. Ada suami di sini. Betul. Dan saya pun tak duduk hotel ni. Kan fit tenang. Netizen ni saya akan duduk di rumah. Balik kepada duduk isteri. rumah yang berantu hotel ni. Okey, baik, kita dah tanya. Banyak-banyak lah percutian, orang hantu kat rumah, semua kita dah tanya. Tapi satu kita tak tanya lagi. Sebagai anak seni kan. Okay. Anak Ingatkan nak bila ni nak jadi hantu tak? Kau melampau sangat dengan kau ni. Tak apa, perangai Bel pun memang macam hantu. Sebagai anak seni kan, apa lagi yang Bel nak capai? Sebab banyak sangat watak dah bawa, banyak anugerah dah tercalon. Menang tak semua. Tercalon banyak. Menang tak semua. So banyak pengiktirafan, orang pun banyak peminat sampai sekarang maintain kan. Tapi mungkin ada benda yang Bel belum capai lagi. Apa mungkin boleh kongsi dengan peminat? Okey, untuk dari segi pencapaian apa yang saya buat sebenarnya saya tak pernah fikir tentang pencapaian. Bukanlah saya masuk dalam industri ni untuk mendapatkan sesuatu. Saya lebih kerana satu demi sesuap nasib. Okey, saya buatlah kerja-kerja dalam bidang seni ni. Dan orang kata selagi orang nak tengok saya, selagi orang suka, selagi orang kata macam nak lagi saya buat sesuatu dalam industri ni, insya-Allah saya akan cuba orang kata sampaikan apa yang dia orang impian penonton-penonton kita. Sebab saya sebenarnya saya lebih suka bagi orang, bagi rakyat Malaysia. Itu yang saya, bukan saya nak popular, bukan saya nak kaya raya, tidak. Saya berani cakap, bukan itu matlamat yang saya nak. Saya nak janji menghibur. Orang boleh tengok saya tu dan terhibur ataupun mereka seronok apa yang saya buat. Kejaya. Kalau peribadi, apa yang Bel nak capai? Alhamdulillah, yang apa yang ada sekarang ni pun saya dah bersyukur sebenarnya. Kan? Dia tahu Alhamdulillah. Mandai je. Untuk family, alhamdulillah, yang paling penting mereka memahami kerjaya saya yang mereka kenal. Anak-anak pun tahu saya daripada kecil dah bekerja kan. Dia orang pun tak buat macam tu. Dia orang seorang pelajar dan belajar saja. Jadi harapnya dia tahu kesusahan ayahandanya. Okey, yang membuat kerja dan sehingga hari ini masih lagi bekerja. Hari ini pun sedang bekerja. Dan hari ini pun senang lagi bekerja, masih bercakap. Okey, dan kalau boleh dalam family saya, mungkin daripada anak-anak saya yang mempunyai mungkin ada minat yang lebih kurang macam saya. Dia boleh jadi seorang pelawak, pelakon ke. Saya nak tengok macam tu. Saya tengok dia orang masa kecil-kecil, sekarang ni pun dari segi dia orang cakap kadang ada yang macam boleh berlakon dan ada yang kelakar, dan dia orang pernah juga berlakon apa semua sebelum-sebelum ni adalah, tapi sikit-sikit lah. Dan dia orang lebih kepada buat iklan suara budak-budak, VO, menyanyi jingle ke apa ke, itu semua dia orang buat. Tetapi untuk dari segi mereka boleh orang kata menonjol di dalam ketengah dalam industri belum lagi. Jadi saya mungkin ada rasa mungkin tak adalah semua, dan bukanlah saya nak suruh semua jadi pelakon, jadi artis, tidak. Dapat seorang pun jadilah. Yang mempunyai bakat, saya nak tengok macam mana, okey ke tak dia cara dia berlakon, dia bawa watak ke apa ke. Macam itulah, itulah sedikit orang kata impian saya lah, daripada keluarga saya lah. Dan seterusnya sudah semestinya saya juga ada impian untuk orang kata buat cerita-cerita sendiri. Itu pun ada.
Cerita-cerita sendiri. Isteri saya seorang penulis skrip. Jadi ada jugalah kita nakkan mungkin contohnya dengan saya yang produce sendiri, saya berlakon dan saya bukanlah maknanya dekat mungkin saya direct juga. Apa yang saya nak saya dapat buat dalam orang kata cerita nak tu. Nak berkarya. Mungkin sekarang ni saya ikut karya kebanyakan karya orang memenuhi apa yang orang nak. Tetapi yang ini saya pula. Itulah saya. Antara impian saya dalam industri dan juga family lah. Okey. Sebelum kita berpisah, baik. Ucapan kata-kata Bel buat mungkin mereka yang menyokong selama ini yang tak putus-putus mendoakan kejayaan Bel. Sikit kata-kata kepada mereka dan juga apa? Nasihat kepada orang yang ingat artis ni kerja dia huha-huha kaya. Okey. Sebenarnya kalau ikutkan artis yang huha-huha lepas tu kaya, sebenarnya mungkin bagi pendapat saya kepada artis-artis yang di zaman sekarang kot. Artis dulu tak? Artis dulu pun boleh kata boleh tahan juga, juga, tapi tak berbeza berbeza. Zaman sekarang kadang-kadang awak zaman dulu kita perlu pergi casting. Saya dulu nak berlakon satu cerita kena casting. Walaupun kabel. Walaupun pakai kabel tapi dia nak tengok. Kena tengok skrip, awak berlakon dulu tengok boleh berlakon. Oh boleh dialog, oh boleh ni. Okey, baru dapat berlakon. Zaman sekarang dia dah lain. Awak followers social media awak dahsyat. Ramai yang suka awak dah boleh jadi artis. Awak dah pun popular sebenarnya. Bila awak orang tengok ramai, follower ramai, awak dah sebenarnya pun popular. Artis pun kadang-kadang belum tentu ada follower yang seramai macam anda semua. Dan ini satu benda yang baguslah untuk diorang. Tapi apa orang kata, bila dah jadi artis tu, dah popular tu, mungkin ada tanggungjawab yang perlu dibuat. Mungkin anda dah jadi perhatian, jadi contoh yang baik, orang dah tengok engkau. Dan secara tak langsung harapannya semoga awak kalau nak jadi artis tu biar seorang artis yang betul-betul. Jangan hanya orang kata sekadar aku apa-apa popular, jual muka, aku berlakon macam entah apa-apa pun tak apa. Orang suka. Kalau boleh cuba berlakon, perbaiki. Betul, bagus, pandai kau je lah jadi artis. Kau je lah jadi Bel. Okey, pada kata-kata kepada peminat semua, terima kasihlah kerana memenatkan diri anda untuk minat saya. Saya menghargai sangat. Terima kasih banyak-banyak. Dan bukan saja awak peminat saya pun peminat anda semua sebenarnya. Dan selagi anda ada, selagi anda menyokong, saya akan cuba buat yang terbaik demi untuk anda semua. Seronok, enjoy, dapat orang kata satu cerita lakonan yang berkualiti. InsyaAllah. Saya akan cuba buat yang terbaik. Sebagai seorang artis, insyaAllah saya akan cuba buat yang terbaik. Dan saya tidak akan buat benda yang bukan-bukan. Kalau buat benda bukan-bukan pun, saya tak akan bagi tahu anda. Tak kantoi lah. Pandai makan, pandai simpan. Kau nak kantoikan aku ni. Bukan. Taklah. Kalau kita kan manusia, tak lari daripada kesilapan. Betul. So, Kita macam manusia, kan? kita harap apa-apa kesilapan yang kita buat tu, aib kita tak tersebar. Itu maksud Bel. Bukan dia jahat kat belakang, tak kantoi. Tapi saya cakap macam ni pun, aku jahat ke kat belakang? Tak kan? Nakal-nakal biasalah. Itu nakal. Tapi ada yang lagi nakal.
Itu mungkin episod lain lah. Episod lain. Kau nak kantaikan aku sumbat kan dengan donat ni kau. Okay guys, itu saja masa yang kita ada. Memang tak cukup. Memang tak cukup. Tak cukup kalau kita lah. nak borak, kita kena jemput Bel di lain episod lah. Korang boleh drop komen kat bawah apa lagi yang korang nak tahu. Smile. Apa lagi yang korang nak tahu Bel kan. Aktiviti-aktiviti macam mana. So sehingga kita bertemu lagi lah di lain episod bersama artis yang lain. Ni artis pertama. Of course dah ada artis, mesti kita nak panggil artis lagi. Artis lain. Siapa? Siapa artis tu? Itu korang kena tunggulah next episode. Bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Ya.